Sebelum ini dipelajari buah yang akan ataupun buah yang terhasil daripadanya tidaklah menjadi marhun secara automatik. Dia menggadai binatang, kemudian binatang tu lahirkan anak, maka anak itu tidak menjadi marhun secara automatik. Dia tak termasuk dalam akad. Dalam akad kita hanya gadai ibu dia, maka anak tak termasuk. Kita hanya gadai pokok, maka buah tak termasuk. Kalau diletakkan syarat dalam akad bahawasanya zaidah itu akan menjadi marhun, maka syarat itu syarat yang fasid. Syarat itu fasid dan mufsid, dia merosakkan akad. Kemudian akid, orang yang ingin melakukan akad rahan, gadai, sama ada dia daripada pihak rahin, penggadai, ataupun pihak murtahin yang menerima gadaian, syaratnya mutlaqut tasarruf, orang yang bebas, tidak disekat tasarruf dia. Orang yang disekat tasarrufnya seperti sabi, majnun, safi, muflis, yang kita akan belajar selepas ini, itu dipanggil mahjur, ghairu mutlaq at-tasarruf, maka tak sah menjadi rahin ataupun murtahin. Sebenarnya adakah boleh wali sebagai penyelia harta sabi dan juga majnun? Harta sabi dan majnun dia penyelia, dia uruskan. Maka adakah boleh dia menggadai, dia menjadikan harta anak dia itu sebagai marhun? Contohnya, ingin membuat satu bentuk hutang, pihak penghutang, pemberi hutang meminta cagaran, lalu dia cagar tanah anak dia, anak yang di bawah seliaan dia, ataupun majnun yang di bawah pentadbiran dia, harta mereka. Boleh tak? Tak boleh. Dia tidak boleh menjadi rahin, dia tak boleh gadaikan. Dia bukan jual, gadai, letakkan harta anak tu sebagai cagaran dalam hutang yang dibuat. Tak boleh. Sebab apa? Wali ataupun pengurus harta anak ini, dia perlu bertindak mengikut maslahat. Jadi meletakkan harta anak itu sebagai cagaran mendedahkannya kepada risiko nanti kena jual, mungkin tak dapat bayar. Tak boleh. Itu dia kira keluar daripada maslahat, maka tak boleh. Iaitu yang pertama. Yang kedua, apa? ولا يرتهن لهما إلا لضرورة أو غلطة ظاهرة. Wala yartahinu lahuma. Wala yartahinu lahuma tu maksudnya dia tidak menerima gadaian. Dia tidak menerima gadaian untuk mereka berdua. Dia tak terima. Melainkan apa? Illa lidharuratin aw ghibtatin zahiratin. Kecuali kerana ada darurat ataupun ada keuntungan yang nyata. Kemudian jadi dia menerima gadaian bagi harta anak tu. Contohnya dia jual lah. Dia telah jual tanah anak tu, dan dijual secara hutang dengan minta gadai. Boleh tak? Adakah boleh pengurus harta anak, wali lah, dia jual harta anak tu? Boleh? Boleh. Dengan syarat apa? Syarat ada ghibtah, ada untung yang nyata, yang jelas. Kalau jual ni memang untung.
bahkan ataupun ada darurat, dah tak ada harta apa, nak meneruskan perbelanjaan, so kita kena jual sedikit harta. Itu contoh darurat. Faham? Tapi di sini dia jual tu pula secara hutang. Jual tu dah satu persoalan, boleh ataupun tidak. Jual secara berhutang, itu dah risiko kedua. Faham? Bila jual secara hutang, itu risiko. Jadi boleh tak dia jual secara hutang? Sepatutnya dia ambil tunai. Sepatutnya pengurus harta anak, dia tak boleh jual secara hutang harta anak tu. Sebab dia mendedahkan kepada risiko orang tu tak bayar. Harta dah pergi kat orang tu, kemudian tak bayar pula. Kemudian dia minta gadai. So adakah dia boleh berbuat demikian? Boleh, sekiranya ada darurat ataupun ada ghibtah zahirah. Kemudian sekarang ini kita bicara tentang syarat marhun. Barang yang ingin digadai itu apa syarat dia? Syarat dia adalah ain. Ain ni lawannya dain. Faham? Dia mesti fizikal benda tu ada. Ain dia ada. Maksudnya apa? Maksudnya tak boleh marhun itu dain, hutang. Contohnya, dia ada hutang 100 kilo gandum kepada B. Faham? Dia ada hutang sebelum ni. Kemudian sekarang ni dia telah buat muamalat dengan A. A letak syarat kamu kena gadaikan sesuatu lah. Lalu dia kata saya gadai hutang saya yang ada. Hutang saya, bukan dia berhutang pada B. B tu berhutang dengan dia. Faham? B tu kena bayar kat dia 100 kilo gandum. Jadi dia kata A, untuk cakaran yang kamu minta adalah hutang yang sepatutnya B bayar pada saya. Itu cakaran dia. Faham? Hutang yang B sepatutnya bayar pada saya, itu cagar. Saya cagar yang tu. Apa-apa nanti kamu minta dengan dia. Faham? Apa-apa maksudnya bila saya tak mampu bayar, maka buat tuntutan daripada B. Itu maksud menjadikan dain itu sebagai marhun. Tak boleh. Dia mesti benda yang dah ada. Yang tu fi zimmah. Kita nak yang ain. Lagi. Kemudian, adakah boleh barang gadaian itu adalah harta musyak? Boleh ataupun tidak? Maksud harta musyak, harta yang berkongsi. Berkongsi, dia ada partner dia. Ini harta syarikat ni. Maksudnya di situ ada pegangan, dia punya pun ada, partner dia punya pun ada. Sekarang ni barang tu, contohnya apa? Kereta, lori, syarikat, dia gadai. Sekarang ni lori itu bukan hak dia 100%. Dia mungkin 50%, 70%, apa pun nisbahnya. Maka dibahaskan adakah boleh dia menggadaikan, sebab bukan hak dia sepenuhnya. Nanti bila harta tu dijual, dia akan menjejaskan hak partner dia. Partner dia tak ada hutang, dia yang buat hutang. Faham? Boleh ke tak? Boleh. Macam? Jadi kalau boleh, baca syarah. Musyak. Lagi. La yunqalu. Yunqalu. Lagi.
ولا يجوز نقله بغير إذن شريك فإن أذن فوضع Azina. فإن أذن فوضع وإن امتنع فإن رضى المرتهن بكونه في يد شريكه جاز ونهى عنه في القول. وإن تنازع نصب الحاكم Adlan. يكون في يده لهما. Oh, ni baca gagap ni. Di sini masalah menjadikan harta syarikat sebagai barang cagaran untuk hutang peribadi. Kalau hutang tu hutang syarikat tak apa. Syarikat hutang, bila syarikat hutang semualah syek partner terlibat. Tak apalah dia pergi gadai aset syarikat kan. Sekarang ni dia gadai aset syarikat, maksudnya ada share dia dalam barang tersebut, untuk hutang peribadi dia, hutang dia sahaja. Boleh ataupun tidak, bolehlah dengan izin. Faham? Dengan izin. Dia sebenarnya yang dia gadai tu bukan full barang tu. Dia gadai dia punya persen je. Dia kena kata saya gadai pegangan saya pada aset ini. Dia tak boleh gadai keseluruhan aset. Faham? Sebab bukan dia punya. Mana boleh gadai harta orang. Kalau dia gadai keseluruhan aset, maksudnya dia juga menggadai bahagian syarik. Tak boleh. Jadi yang dimaksudkan rahnul musyak, dia menggadai peratusan tu, pegangan dia. Kalau dia punya pegangan 50%, maksudnya dia gadai 50% daripada barang ni. Boleh tak? Boleh lah, sebab itu dia punya. Dia tak boleh minta izin. Faham? Yang perlu izin tu adalah apa? Semasa nak serahkan barang tu kepada murtahin. Dalam tempoh hutang tu, murtahin simpan barang tu. Yang itu kena izin daripada syarik. Sebab nak pindahkan barang tu ke tangan orang lain, perlu izin daripada syarik. Itu tafsir. Macam mana cara nak qabat? Kalau barang tu jenis harta tak alih, harta tak boleh alih, harta boleh alih, macam mana proses qabat tu berlaku, tadi semua telah diterangkan. Kemudian dia kaedah secara umumnya, kullu ma jaza rahnuhu kullu ma jaza bai'u jaza rahnuhu. Semua yang boleh dijual maka bolehlah digadai. Kecuali ada beberapa surah tak boleh. Baca. Yang ni antara masalah mustasna. Tak boleh jual. Ibu saja tak jual anak, tak boleh. Anak saja tak jual ibu, tak boleh. Tapi gadai boleh. Maaf, gadai boleh. Asalnya semua perkara yang boleh dijual boleh digadai. Semua perkara yang tak boleh dijual tak boleh digadai. Tapi ini surah kecuali. Tak boleh jual tapi boleh gadai. Dia gadai ibu saja, tak gadai anak. Anak saja tak gadai ibu. Kenapa boleh? Sebab mahzur, perkara yang kita ingin elakkan daripada apa? Daripada berlaku dalam kes jual beli, dia tak berlaku di sini. Sebab memisahkan ibu dengan anak ni dilarang. Dalam keadaan ini dia tak pisah. Faham? Dia tak pisah. Sebab belum pindah milik lagi. Dia hanya jadi cagaran je. Apa-apa nanti ibu tu akan dijual. Maka orang akan kata, oh kalau macam tu sama jugalah. Di hujungnya nanti ibu akan dijual secara berasingan tanpa anaknya, atau anak dijual secara berasingan tanpa ibunya. Tak. Dia ada solusi dia. Baca. Duduk. Tak berlaku masalah tu sebab ketika hajat untuk melunaskan hutang, tak boleh jual asing.
Gadai asing boleh, tapi jual kena jual dua-dua sekali. Jadi apa yang ingin dielakkan daripada berlaku, tak berlaku lah. Sebab nanti di hujungnya kita jual dua-dua juga. Faham? Cuma penama sebagai barang cagaran ibu saja atau anak saja. Sebab itu nanti semasa jual, murtahin hanya menikmati nilai ibu kalau ibu tu cagaran. Menikmati nilai anak kalau anak tu cagaran. Maksudnya dia tak boleh ambil semua sekali. Sebab bukan semua sekali ataupun bukan kedua-duanya yang dicagar. Faham? Wa indal hajati yuba'ani. Baca? Ditauzi'kanlah saman. Kita jual dua tu secara satu safaqah lamsam, kemudian diagihkan saman. Maksudnya dengan nisbah nilai. والأصح أنه تقوم الأم وحدها ثم مع الولد فالزائد قيمته ورهن الجاني. Jadi dia punya cara dia, mula-mula kita nilaikan dulu ibu secara berasingan. Ibu ni, dia kalau jual dia saja tak ada anak, berapa nilai dia? Kalau jual bersama dengan anak, berapa pula jumlah keseluruhan? Maka yang lebih itulah harga anak. Faham? Nanti masa kita jual, maka yang lebih itu tak boleh ambil harga ibu yang selain daripada yang lebih itu. Faham? Dia punya cara kira nilai dia, mula-mula ibu tu. Contohnya ibu tu yang cagaran. Maka ibu ni punya nilai adalah 1,000. Kalau ibu campur anak berapa? 1,500. So bila jual, maksudnya dia jual lamsam 1,500. Maka maknanya apa? 500 itu murtahin tak boleh ambil, dia ambil 1,000 saja. Faham? Baca. Warahmul jani wal murtaddi kabai'ihima. Boleh ke tak? Warahnul jani wal murtaddi kabai'ihima. Boleh ke tak? Kalau kat sana boleh, kat sini boleh. Kat sana tak boleh, sini tak boleh. Seterusnya, kenapa masalah jani dengan murtad ni dimasukkan? Sebab gadai-gadai ni hujungnya jual. Faham? Kalau kita gadai benda yang tak boleh jual, apa faedah gadai? Faham? Maksudnya nak jual, nak dapatkan duit, melunaskan hutang. Kalau digadai benda yang tak boleh jual, akhir sekalinya tak boleh jual, maka tidaklah mencapai sasarannya daripada gadai. Faham? Lagi? Warahmul mudabbari wa mu'allaqin bisifati yumkinu sabtuha usulataini. Tak dengar. Apa dia? Warahmul mudabbari wa mu'allaqin bisifati yumkinu sabtuha usulataini. Batilun al-madhabi. Sekarang ni dibawa lagi masalah menjual hamba mudabbar. Boleh menggadai hamba mudabbar? Hamba mudabbar ni hamba apa? Hamba yang dijanjikan kebebasan selepas kematian tuannya. Dia kata kamu selepas saya mati bebas. Itu dia panggil hamba mudabbar. Kita nak jual hamba, boleh. Selagi kita belum mati, dia masih hamba kan. So masa kita jual tu dia hamba, sah. Gadai? Gadai boleh tak? Gadai tak boleh. Faham? Gadai tak boleh. Sebab apa gadai tak boleh? Hutang ni dia ada tempoh dia. Contohnya setahun. Dia punya waktu bayar dia kan, hulul dia. Hamba mudabbar ni dia akan dibebaskan kalau tuan tu mati. Maknanya apa? Risiko. Gadai hamba mudabbar ni risiko. Tiba-tiba tuan tu, maksudnya rahin lah,
dia mati sebelum sampai waktu bayar, maka hamba tu merdeka. Bila hamba tu merdeka, marhun dah tak ada. Tak boleh lah. Dia tak boleh nak ganti benda lain. Itu dia punya risiko dia. Dia mendedahkan kepada marhun itu akan hilang. Maka tak boleh. Ataupun dia telah gadai sesuatu hamba yang dia ada buat ta'liq kebebasan. Dia buat ta'liq. Kalau hamba ini, kalau berlaku begini-begini, maka aku bebaskan kamu. Faham? Benda yang berlaku tu, yang sifat yang ditaklikkan pembebasan dengannya, kemungkinan boleh berlaku sebelum sampai tempoh bayar hutang. Kemungkinan boleh berlaku selepas pun boleh, sebelum pun mungkin, semua mungkin. Maka sama juga macam mati tadi lah. Mudabar tu kan mati ni bila-bila boleh berlaku. Tak sah. Sifat tu, kalau ada je kemungkinan dia akan berlaku lebih awal daripada waktu hululudain, maka tak sah. Sebab apa? Sama sebab dia macam mudabar. Kalau sifat tu berlaku, contohnya, kalaulah corona ni habis, maka kau merdeka. Faham? Hutangnya bila? Hutangnya hanya dalam masa sebulan je, dia punya hulul dia. Ini sah. Sebab lambat lagi corona. Lepas sebulan tak habis lagi. Jadi sah. Tapi kalau dia kata kalaulah apa-apalah berlaku pilihan raya, akan apa? Bebas. Boleh tak berlaku? Hutang tu berapa lama? Hutang tu 2 tahun dia punya hulul dia. Faham? Jadi boleh tak berlaku pilihan raya sebelum daripada 2 tahun ni? Boleh. Faham? Maka tak sah. Sebab apa? Bila berlaku saja hamba tu merdeka. Bila merdeka, marhun dah tak ada, tak boleh nak jual. Lagi? Bawa lagi, masih lagi. Memang rahan ni panjang. Dia gadai sesuatu yang cepat rosak. Jadi kalau benda tu cepat rosak, tidaklah mencapai objektif dia. Nak kena bayar hutang lambat lagi, barang tu cepat rosak. Lagi? Dia macam mana dia punya penyelesaian dia? Adakah kita kata, benda yang cepat rosak makanan lah maksud dia. Benda yang cepat rosak, bas, mutlakan tak boleh gadai. Sebab bila sampai waktu kena bayar, barang dah tak ada sebab dah rosak. Tidak mencapai maksud. Maka fafihi tafsir, ada tafsir. Fa in amkana tajfifu. Kalaulah benda itu memang dia cepat rosak, tapi kita boleh proses dia, keringkan dia. Bila keringkan dia, jangka hayat dia tu lebih lama. Contohnya rutab kita keringkan jadi tamal, lama boleh simpan. Wa illam yumkin tajfifuhu, tapi kalau tak boleh nak apa? Tak boleh nak keringkan. Itu dia punya tafsir. Kalau benda tu cepat rosak pun tidak juga mutlak. Faham? Benda itu cepat rosak dan tak boleh nak dikeringkan, pun kita tak kata mutlakan tak sah. Ada tafsir juga. Apa tafsir dia? Beberapa tafsir, beberapa keadaan. Sekiranya apa? Pertama, dia gadai benda tu memang cepat rosak, tapi hutang tu hutang yang segera. Contohnya bayar petang ni, digadai pagi, petang bayar. So kalau sekadar satu hari, dia tidaklah rosak kan, maka boleh. Kemudian ataupun muajjal, bertempoh, yang boleh dilunaskan sebelum rosaknya. Sebelum rosak, dia boleh lunas sebelum rosak.
Lagi. Ataupun dia mensyaratkan tujuan yang marhun. Jadi maknanya kalau contoh gadai hutang pagi tadi bayar petang, itu muajjal, bukan hal. Hal ni dalam majlis. Dia hutang dalam majlis, bayar pun dalam majlis. Ataupun dia gadai untuk hutang yang sudah sampai waktu bayar dia. Kemudian Dan dijadikan saman sebagai cagaran. Sah. ataupun mereka telah buat perjanjian. Barang ni, barang yang cepat rosak ni, kalau kita tengok dia dah nak rosak, kita jual. Dia berjanji, buat perjanjian jual. Hasil jualan tu akan dijadikan cagaran. Duit tu jadi cagaran. Nanti bila sampai waktu bayar, kalau tak, maka akan diambil daripada situ. Boleh. Kalau dalam akad itu ada syarat seperti ini, sah. Kemudian maka dijual lah barang yang cepat rosak tadi ketika takut rosak. Bukan dah rosak, nak rosak tak boleh jual, tak adalah nilai. Kemudian maka oleh kerana telah ada persetujuan bahawasanya barang ini kalau didapati dia mungkin akan rosak, akan dijual. Hasil jualan itu secara automatik adalah menjadi marhun. Tak perlu nak diakad lagi sekali, tak perlu. Sebab dalam akad awal sudah ada persetujuan berbuat demikian. Tapi kalau dia meletakkan syarat, maksudnya pemilik barang tak boleh jual barang ni, walaupun apa, inda khaufi fasadi, maka tak sah. Kita dah boleh faham dah kenapa apakah syarat-syarat yang akan rosakkan apa? Rosakkan akad rahan ni, iaitu syarat-syarat yang akan meluputkan hak murtahin. Hak macam mana? Hak untuk dia boleh buat tuntutan daripada barang rahin, iaitu cagaran, barang yang dicagar, bagi melunaskan hutang dia. Faham? Lagi? Kalau digadaikan barang yang macam tu, tapi tak ada tambahan klausa tadi, tak ada sebut kalau barang ini hampir rosak, hendaklah dijual, hasil jualannya cagaran, tak ada sebut. Dalam agreement tak sebut langsung, maka tak sah. Jadi orang yang buat agreement kena tahu yang benda apa kena sebut, benda apa tak kena sebut. Faham? Kalau dia tak tahu, maka jadi tak sah. Lagi? Wa illam ya'lam hal yafsudu qabla al-ajali. Tapi kalau wa illam ya'lam atau wa illam yu'lam, kalau tak diketahui, mungkin barang tu boleh rosak sebelum ajal ataupun lepas. Tak pasti. Sah. Sah fil azhari. Maksudnya yang tak sah tu kalau pasti sebelum ajal dia akan rosak. Tapi kalau ben mungkin kan, maka sah. Lagi? Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. Bagaimana pula surah ni? Dia gadai benda yang memang tak cepat rosak. Dalam tempoh tu berlaku pada benda tu yang menyebabkan cepat rosak. Contohnya, dia gadaikan beras, tak cepat rosak, tapi berlaku hujan bocor macam mana, kena air. Faham? Jadi dia jadi benda cepat rosak pula. Asalnya dia bukan cepat rosak, boleh simpan lama. Itu macam mana pula? Kalau gadai benda yang memang sifat dia cepat rosak, itu tadi dah dibahaskan. Bagaimana kalau sifat cepat rosak tu datang tengah, disebabkan sesuatu faktor, macam fatara'a ma'arradahu, maka telah baru datang perkara-perkara yang mendedahkan dia kepada cepat rosak. Kahintatin ibtallat, kena banjir kan, tiba datang banjir, habis barang kena air. Dia bagi contoh gandum yang basah,
yang telah menjadi basah. Ibtalat. lam yanfasikhil rahnu. Maka adakah kita kata oleh kerana barang ini telah berubah daripada tidak cepat rosak menjadi cepat rosak, maka kita kena cancelkan gadai itu? Tidak, faham? Dia tidak tercancel secara automatik. Lam yanfasikhir rahnu, maksudnya tak batal secara automatik. Kemudian Wa yajuzu an yasta'ira syai'an yarhanu. lam yanfasikhir rahnu, tidak terfasah, dia boleh diteruskan. Baca syarah dia. Lam yanfasikhir rahnu, La yanfasikhil rahnu bihalin walau dara dhalika qabla al-qabdil marhuni kafil infisakhil rahni wajahan. Macam mana pula sebelum diserahkan barang tu telah berlaku benda yang menyebabkan dia cepat rosak? Ada dua wajah untuk mengatakan batal ataupun tak. Lagi? Arjahuma fi rawdati annahu la yanfasikhu. Pendapat yang rajihnya seperti pandangan kita Raudah, la yanfasikhu juga. Maksudnya datangnya benda yang arradahu lil fasad ni qabla apa? Qabla al-qabdhi. Bas. Terusnya jematan. Wa idza lam yanfasikh fi suratain yubahu wa yaj'alu thamanu rahnan makanahu wa fi rawdati. Jadi kalaulah kita kata tidak terfasah, tapi barang tu kan dia akan cepat rosak. Nanti kalau rosak nanti, bagaimana murtahin boleh tuntut hak dia? Dia jangan takut sebab kita ada solusi dia. Solusi dia gadaian tu diteruskan, cuma barang tu dijual sebelum dia rosak. Hasil jualan itu disimpan menjadi gadaian. Faham? So dia boleh tuntut kelak bila sampai tempoh waktu pembayaran dan rahim gagal membayarnya, maka hasil jualan itulah, hasil jualan awal tu yang telah berubah menjadi marhun, itulah yang akan menjadi ganti dia bagi melunaskan hutang dia. Seterusnya sematan. Wa yajuzu an yasta'ira syai'an yarhanu. Ini satu masalah. Dia tak ada barang nak gadai, maka dia telah pinjam barang orang lain. Dia kata aku nak hutang ni, tak ada apa-apa. Kedai tu ataupun orang tu dia minta gadai, boleh tak aku pinjam motor kau dan aku gadai? Pinjam motor. Ini satu masalah dibincangkan dalam bab gadai ni. Kalau kita tengok sekali imbas macam mana? Bila dia pinjam, maksudnya barang tu milik orang tu. Kalau dia gadai, maknanya nanti barang ini dijual. Bagaimana pula? Orang yang menggadai dengan barang yang digadai itu pemilik tak sama. Yang menggadai A, tapi barang yang dia gadai itu bukan dia punya, B punya. Sedangkan yang kita akan jual barang dia sendiri, A. Ini boleh ke? Adakah boleh buat akad seperti itu? Meminjam barang orang lain untuk dijadikan cagaran. Kalau dia minta, itu wadih lah. Orang tu bagi, tak apa, kesian bagi, ambil lah. Tapi sekarang ni dia pinjamkan. So macam mana kita nak himpunkan antara maksud daripada cagar itu untuk dijual dengan barang itu bukanlah milik penggadai? Adakah di sini sah? Maksudnya dengan keredaan dan kerelaan daripada penerima pemilik barang. So kalau barang tu dijual pula, macam mana pula dia punya hubungan dengan penggadai yang meminjam tadi? So barang dia dijual, lunaskan hutang penggadai. Kemudian adakah begitu aja? Barang dia dijual percuma aja tanpa dia dapat apa-apa tuntutan, ataupun dia boleh claim semula oleh kerana barang yang kamu pinjam itu
telah dijual untuk melunaskan hutang kamu, aku redha dijual lah, tapi dia claim balik. Faham? Macam mana dia punya solusi dia ada disebutkan. Dia ada syarat disebut. Khulasahnya boleh lah dengan syarat-syarat tertentu. Wallahu a'lam.